IPT-nya. Tuan-tuan dan puan-puan, azam ke-9 adalah berhubung dengan kualiti dan kecemerlangan akademik. Kegairahan kita dengan pelbagai agenda besar pendidikan tinggi jangan sesekali memudarkan iltizam kita kepada kecemerlangan akademik. IPT mesti memberikan pengalaman pembelajaran yang bermutu dan membuka segala ruang pendedahan kepada ilmu yang pelbagai. Paling utama, universiti mesti mengenengahkan ilmu dengan bersungguh-sungguh agar tertanam dalam sanubari pelajar bukan sahaja kefahaman terhadap ilmu tersebut, tetapi juga membenih kecintaan untuk belajar dan mencintai pencarian ilmu. Saya telah menerima pelbagai maklum balas tentang kualiti pengajaran dan penyelidikan di IPT kita. Banyak sekali kebimbangan telah disuarakan, baik secara lisan maupun secara bertulis. Kesusutan kualiti pengajaran sangat kerap diperkatakan. Ramai pensyarah nampaknya begitu tekun menyelidik dan mula mengambil mudah tugas mengajar. Kualiti penyeliaan program sarjana dan kedoktoran kita juga ada yang bermasalah. Penyelia yang tidak mahir berbahasa Inggeris, menyelia bidang bukan kepakaran. Terlalu banyak penyeliaan calon pasca siswaza pada satu masa sehingga tiada masa diperuntukkan untuk sesi rujukan yang konstruktif dan juga berkualiti. Di IPTS pula, di sebalik syarat ketat dalam kelayakan mengajar, ramai yang mengambil jalan mudah, mengambil tenaga akademik yang kurang berpengalaman dan kurang kelayakan untuk mengajar. Pastinya kerana kos upah mereka lebih murah. Seorang rakan saya, Profesor Kanan di Universiti ternama di Singapura, berpendapat bahawa Malaysia mungkin sedang mengalami fenomena a serious decline in academic standard and intellectual culture. Semua ini, sama ada benar atau sebaliknya, mesti kita berikan perhatian yang serius. Kita harus menerima kritikan dengan berlapang dada, dengan iltizam untuk melakukan perubahan dan bukannya kita biarkan tanpa intervensi. Saya menyeru untuk kita mengembalikan semula kecemerlangan akademik kita ke tahap yang lebih tinggi, bermutu dan dihormati. Hanya melalui pengajaran yang bermutu dan kecemerlangan akademik, tradisi intelektual dapat kita bangunkan. Dalam konteks kecemerlangan pelajar, misi saya kali ini sangat jelas. Kita mesti mengajar untuk menjadikan pelajar kita smart and sharp. Tumpuan kita bukan lagi soft and hard skill, tetapi smart and sharp skills. Profesor William Smith dan Dr. Shen Jin dari Asia Business School menjelaskan, smart skills are co-developed with other human and sharp skills are co-developed with computers. Maknanya, kita mesti melengkapkan pelajar kita dengan kepintaran mengurus manusia dan kebijakan mengurus teknologi. Bukan sekadar memahami intipati ilmu dalam disiplin yang mereka pelajari. Kematangan mengawal emosi, kemahiran pelbagai bahasa, kecekapan berunding, kemampuan memimpin perbincangan dan bekerja secara efektif dalam pasukan. Semuanya adalah smart skills. Melombong pelbagai data, melakukan analitik, menggunakan pelbagai aplikasi dengan mahir. Mereka bentuk pelbagai model dengan data yang dilombong. Semuanya dilakukan demi sebuah penyelesaian masalah. Adalah sharp skill. Semua ini akan kita arus perdanakan dalam aspirasi kita untuk mengembalikan kecemerlangan akademik di IPT negara. Saya juga menyeru semua profesor di IPT untuk terus meluangkan masa mengajar dan mengajar, bukan sekadar menyelidik dan menyelia.
di universiti-universiti terkemuka dunia, profesor paling kanan dan paling terkemuka terus mengajar pelajar pra-siswaza dan pasca siswaza tanpa lelah. Mereka tidak meninggalkan pengajaran hanya kerana mereka mempunyai pelbagai komitmen penyelidikan dan kedudukan yang sudah tinggi. Saya tidak boleh membayangkan universiti tanpa pengajaran dikendalikan oleh profesor terbaiknya. Pelajar-pelajar mesti diberikan hak mereka untuk menikmati betapa indahnya pengalaman belajar dari guru dan penyelia terbaik. Malah, maklum balas pelajar semasa pengajaran akan kita jadikan kriteria yang penting dalam proses kenaikan pangkat. Bukan sekadar jumlah jam mengajar. Ia secara tidak langsung memberi gambaran kualiti dalam pengajaran. Perkara ini mewajarkan kita untuk menilai semula mekanisme dan cara kita membuat penilaian terhadap kecemerlangan dan sumbangan akademik dan IPT kita. Kita perlu meneliti adakah kerangka penilaian, kriteria, metodologi dan indeks ukuran sumbangan yang digunakan oleh MyRA dan Setara selama ini masih relevan dan cukup anjal. Khususnya untuk mengambil kira aspek-aspek seperti kesejahteraan dan kelestarian. Malah kita harus melihat bagaimana kearifan tempatan menjadi perspektif yang besar dan penting. Kita tidak boleh hanya terikat dan mengikut saja perkiraan dan penilaian menggunakan kriteria barat. Tuan-tuan dan puan-puan, secara umumnya, akses kepada pendidikan tinggi terus membelenggu kita.